Hai guys, Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Salam hujung minggu. Bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan pemilik akaun ini. Masih lagi belum di spam ataupun di hack. Akaun kita selamat. Kalau dibandingkan akaun-akaun kita yang ada di antara kawan-kawan saya, innalillah, akaunnya telah dihack. Contohnya akaun bekas majikan saya di Facebook masih hilang saja. Sekarang katanya aktif di TikTok. Banyak tengok bokep. Yang gratis, tak berbayar. Apa khabar? Oh, Fazal Rizal Mokhtar. Cuba tengok siapa? Adik saya. Dia adik-beradik je. Saya kalau lah adik-beradik je tengok. Fazal Mokhtar sama tak dengan Hal Mokhtar? Inilah saya suka lawak hamba. Inilah saya suka lawak hamba. Ahmad Mansur 5473 gift tolong bagi gift Terima kasih. Oh, 2 orang minta gift. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang pecutan terakhir. Bulan Ramadan ke? Bukan, kau ni pecutan terakhir bulan Ramadan. Pecutan terakhir bulan Ramadan. Signifikannya pecutan terakhir tu dengan bulan Ramadan. Sebab kau terbiasa baca artikel yang sama. Sabar, saya tak habis ayat saya lagi. Maksud saya pecutan terakhir, pecutan terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ataupun Kuala Lumpur International Book Fair. Pecutan terakhir ni penting tau. Okay, ada banyak sebab, saya beritahu beberapa sebab tentang perempuan yang betul. Saudara saya tak main lah saudara, minta maaf lah. Itu trademark live lain. Saya main berbrother dengan sister. Okay, yang pertama adalah untuk mereka yang belum pergi lagi, pentingnya macam sister saya ni kan, Fazal Rizal Mokhtar ni kan. Kenapa kita kena pergi, atau kenapa at least lah kita hantar personal buyer. Macam semalam Fadil personal buyer lah, personal shopper dia. Personal shopper lah. Semalam si Fadil tu pergi pesta buku tu dengan aku tu bukan nak beli buku untuk dia pun. Dia jadi personal shopper tu orang kampung dia. Berat. Kok 5 kilo. Dia beli buku Sherlock Holmes semua. Dia tengok dia punya ni bicep dah naik malam. Tengok bicep siapa ni? Kau tu gede gila budak ni. So, untuk 2 hari terakhir ni selalunya akan ada jualan-jualan yang menakjubkan. Faham tak? Dia lebih hebat daripada menakjubkan. Dia menakjubkan. Yang mana D tu stands for discount. Sebab apa? Kebanyakan publisher buku ataupun penerbit buku, rumah-rumah buku ni, dia tak nak bawa stok berat naik lori. Bila dia offload bagi pesta buku 10 hari tu, barang berat. So bila masuk lori kan, dia nak ringankan kos dan beban pekerja. So, dia jual lilung lah. Dia jual lilung dan dia nak diskaun kau, dia banyak free gift. Pertama. Yang kedua, banyak event-event besar akan berlaku pada 2 atau 3 hari terakhir. Contohnya, yang paling besar, hari Ahad ni pukul 4 petang. Kedatangan Ketua Pembangkang Parlimen untuk pelancaran buku. Yang jadi MC tu siapa? Siapa? Sepatutnya ada seorang MC yang terkenal dia lah. Saya sawak kenal kot. Tapi telah digantikan oleh sahabat saya, Wahyudi. Wahyudi akan jadi MC. Wahyudi akan jadi MC untuk pelancaran buku. Tapi buku tu bukan Anwar Ibrahim. Kalau tak sebelum ni siapa? Alah, awak kenal sangat lah orang tu. Yang baru jumpa itu? Orang tak jumpa hari lagi. Kadang-kadang awak ceritakan, kau tak ada MC ke tahun ni? Itu. Yang ada haka tu. Dia bukan draka. Kena sibuk hal lain kot. Jadi sebagai, Kenapa orang tu tak ambil? sekarang dia kata dia nak rehat. Rehat. Saya nak tunjuk poster dia ni. Alang-alang saya tak pegang laptop ni kan. Tunjuk poster. Ni dia. Bukan mana. Ni dia. Bukunya buku tak lain dan tak bukan. Ni buku ni. Nobel Salina Anniversary. Pak Samad. Nobel Pak Samad. Pak Samad punya Salina kan. Kan sambung 10 tahun kan. Anwar Ibrahim mendakan launchkan buku ni. Sebab Pak Samad dia minat sastra. Pak Samad dah. Anwar Ibrahim minat sastra. So dia kalau buku pasal biografi dia. Kan. Buku biografi dia terlalu banyak. So buku biografi banyak juga dilancarkan kan. Macam apa? Nazir Razak, Asma, Betul. Syed Saddiq pun ada. Betul. So peluncuran buku atau bahasa Inggerisnya launching ni 65 tahun sastrawan negara Sama Said di pentas utama lah. Okay. Jadi kita tengoklah siapa dan apakah yang menarik di sana nanti. Tapi saya tak percaya Wahyudi jadi MC ni. Orang lain ni, dia promo je, dia hype je dekat dia punya
kat WhatsApp dia. Okay. Itu pertama lah, dari banyak event besar. Ada lagi event kan? Dia akan announce dalam hari ni lah kot. Amir pun katanya dia nak launch Animas Award apa semua ni, tapi itu belum confirm lagi. Apa lagi? Geran anak seni. Ni pun geran kan ni, aku nak apply kan ni. Ni semua eksklusif. Siapa tengok live saya ni dapatlah info-info insider ni. Pemenang ajar geran anak seni dibuka untuk Komisi Seni Warisan Budaya Malaysia sebelum 17 Julai. Yes. Lebih kurang sebulan daripada sekarang. So, standby untuk 2 hari ni banyak announcement yang menarik. Dan yang ketiga adalah apa ni? Untuk orang yang dah pergi macam kawan saya ni. Oh, belum sleep ni kawan saya ni. Dia dah pergi dah. Berapa kali orang pergi pasal buku? 2 kali Apa ni? Orang pergi 2 kali. Malah saya pergi kejap sebenarnya. Tapi saya apa? Kira saya fokus untuk mencari buku lah semalam. Berapa pergi? Saya pergi petang pukul 6. Ada orang masa tu, kat sana kan? Tak, saya kat rumah lagi, renovate rumah. Saya semalam hari ni renovate rumah. Awal dengan Fadil sampai pukul berapa? Saya sampai kat sana pukul 6. Lebih kurang kan? Tapi saya tak dekat bilik musisi. Itu pukul apa kan? Saya ingat second street bangsa. Pak tahu call saya. Tak, sebab saya memang masa tu tak plan asal pun. Tapi macam saya fikir macam alamak, nanti kan takut ganggu awak punya plan kan. Saya punya renovation rumah start 9.30 sampai 4.30 hari. Tapi tak apalah, kita lagi 2 hari lagi. 2 hari ni awak tak ada plan kan nak ke sana? Belum lagi. Sebab saya fikir kalau saya takut weekend ni saya occupied. Susah sikit lah ni. Faham. Takut tak sempat kan. Ramai. Sebab jadi kalau sempat mungkin saya akan repeat lagi. Ramai yang occupied lah. Tak apa, dah ada apa-apa update lah kan? Okay, bagaimana yang sebelah kanan ni? Ada plan nak besar buku ke? Terpending sikit. Ini kita panggil dark shot Ada plan nak besar buku ke? Angan-angan tu ada. Tak sampai yang ni je. Hai Uncle Long, ini Adika. Bye-bye Uncle Long. Uncle Leong. Itu kan Uncle Leong ni. Angan-angan macam tak pergi tu. Angan-angan. Adika, where are you? Cakap dengan Adika, cakap anak buah aku jap. Anak buah sendiri je. So, okay, itu dah cerita dah tadi tentang kenapa awak kena pergi pasar buku untuk 2 hari terakhir ni. Tapi sebelum saya nak buat sedikit, hey, kau hidung sama dengan Uncle? Kau hidung sama-sama? Secara live. Ini sesuatu yang hebat. Sedap tak kau hidung? Ramai tengok ni dari Instagram. Kita live, secara live, korek hidung sama-sama. Nampak? Sedap. Habis. Kawan kami semua tengok. Aku korek hidung sekali. Habis kita tengah buat apa tu? Alamak, nanti dia lah. Anika tengah buat apa? Anika? Aku tanya Adika tengah buat apa? Anika tengah duduk. Anika tengah korek hidung. Anika tengah korek hidung tadi. Mana Aduka dengan Ajuna? Nampak tak? Hey guys. Ajuna tengah buat apa? Tengah korek hidung. Cantik. Boleh kita tengok Ajuna korek hidung? Kita nak viral ke apa ni? Ui. Aduka? Kita nak dapat, kita tengah makan sampai korek hidung. Tak ada. Tapi apa nak tanya? Bila nak pergi pesta buku? Bila nak pergi pesta buku? Tahun depan. Tahun depan. Esok dah pergi? Belum. Hari Ahad? Uncle ni. Dia tak? Uncle ni. Ya. Uncle like kan? Anika?
Ida. Abina. Abina. Dah lah, Oh, bye kan. Bye kan. Oh, Bye. kakak. Bye. Okay, bye. 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 Bye bye bye. Bye. Bye bye. Uncle Yong. Cara. Men betul tak? Bye bye Uncle Yong. Men betul tak? TikTok. Benar dia Uncle Yong. Men betul tak? Aku tak tahu. Atas juga. Itulah, itu peminat saya yang hanya tunjuk muka untuk koridor je. Okay, pasal mereka yang nak pergi pesta buku, saya nak cerita sikit pasal buku-buku yang telah dia beli lah. Saya dapat atas meja Ferdi tu ada buku, saya nak preview sikit boleh tak, Ferdi? Ada buku yang kerap saya tanya sejak semalam lah. Ni buku. Sebenarnya buku ni, ramai cakap buku baru ke tak? Buku ni bukan buku baru kan? Sesedara. Buku. Saya kalau mereka tak semua. Buku yang ada di tangan saya ni, saudara. Kau punya pasal tadi, aku dah tiga style orang. Aku punya YouTube dari style sendiri tau. Saudara, buku yang ada di tangan saya, saudara, bukanlah satu buku yang baru. Sabar. Okay. Tapi buku ni, dah 5 tahun. Terbit pada tahun 2018 oleh UPSI, nampak tak? Ini buku terbitan universiti tu, saudara. Ini dibeli ni oleh kawan saya. Ferdi. Kenapa beli buku ni, Ferdi? Apa tarikan kau beli buku ni? Saudara. Kita ada projek. Dengan awak? Projek. Dengan UPSI? Bukan. Inilah kita nak buat satu apa? Saya nak ambil idea daripada buku ni lah, inspiration. Inspirasi. Inspirasi buku ni. Macam Mungkin beli kita nak buat buku ni, tapi gambar-gambar kali tu letak gambar balik. 1001 rahsia ni. Menjadi seorang pemalas. Bayangkan, Alif tepi tu tapi letak tu Alif mana? Kau tulis desa. Kartunis tanpa kartun. Ni coffee table book tu ni. Okey lah tak apa. Yang banyak buku ni sebab kisah Hasan Muttalib tu yang baru. Oh memang betul lah. Ini jadi kapan tu buku baru kan? Kita nak buat spoiler sikit. Buku kita nak buat satu buku apa? Macam koleksi, macam dalam ni koleksi movie kan. Ini kita nak buat koleksi apps. Kompilasi. Yang telah disiapkan oleh ni lah. Kira hasil apa macam idea kreativiti Alif lah. Okey saudara, kita dah dapat idea tu dan kita nak beritahu yang kita akan dalam format ni lah, buku ni lah. Macam lebih kurang idea besar macam ni lah. Mungkin pengisian yang awak masuk tu sama dengan macam buku ni kot. Tadi kita orang ada istilah tadi. Macam buku ni Macam tu lah. Tapi tak ada tebal jenis. Ada je. Dia tu. Jangan ingat buku Alif tu tebal je, dia tak banyak dia tak apa dia buat. Mungkin dipis ni kot. Mungkin dipis macam tu lah. Dipis je. Sebab umur dia pun tak berapa panjang lah. Baru 30 tahun kan? 31. Baru 31. Takkanlah umur dia baru 2 tahun dapat tak logik lah kan? Dia macam ni lah saudara. Tapi buku yang tu tak banyak. Yang untuk Malaysia version. Koleksi art kan? Koleksi art. Jadi kita fikir dah betul masukkan saudara. Saya tak nampak saudara. Kita buat yang untuk Malaysia pula. Tak ada. Macam Malaysia ni semua yang international kan. Kita nak buat yang Malaysia ni. Faham. Semalam beli ni dapat diskaun 20%. Sebab buku terbitan mapping semua 20%. Dapat. Selagi nak macam mas lah. Baru tahu pasal buku tu, saudara. Ada juga kata-kata Abang Mat dalam ni. Saya dah menelaah buku ni. The main reason saya beli buku ni sebab ini Nora Bahrom kan. Ini pun saudara. Memang saya saudara je tengok ni. Bukan saya saudara betul. Ini saudara saya betul. Kalau saya nak lock buku ni. Jangan. Itu saja. Itu buku PC tu. Saudara, buku yang dia buat tadi oleh supaya ada sedikit cadangannya di sini. Dia dah ada dah. Ini free Kalau di sini kita panggil mock-up ataupun dia punya apa tu? Beta version ataupun Alpha. Ini alpha. takkanlah satu je kau nak jual. Mestilah buat ni.
Jadi kita panggil prototype lah. Prototype lah. Saya bukan apa, saya beritahu Amar awal-awal bila saya selak ni mungkin hari tak boleh tidur lah. Sedia sikit. You sikit. Lebaran tak apa Wah. Dia berani bagi mulut selak Phil Parrot rap content untuk bagian ui. Begit. Kau boleh nak kena mabuk ni. Satu muka surat. Ini rotan. Ini kalau ni kan. Kalau ada terkenal dia beri mahal tau. Ya faham. Alok manusia pun. Itu kita faham. Tapi yang aku nak tekan tu, terkenal tu bila? Mana tahu. Okey, itu highlight biasa dia, highlight sebenar. Lepas kan aku dengar yang di situ dalam 5-6 muka. Lain semua kosong dia. Itulah. Aduh, mau tak nampak. Siapa tak nampak Pedro umur. Okey, soalan terakhir saya nak tanya awak sebelum pulang kamu ni. Berapa usia skateboard? 15 dah tolong Mana dapat print dia punya tu? Dapat satu set buku ni. 7 tahun dah usia buku kita akan print. Daripada repeat. Repeat. Ini tadi repeat. Ya. Dia buat dia dia selesa. Lepas tu print tu apa masuk ada sini. Print ni. Ha. Print ni saya print di printing company dekat Bangi. Nama dia dot to dot. Oh, dot tu. Itu apa printing company kita kemarin nak ni. Oh. Kenapa sanggup membazir wang? Kenapa sanggup membazir wang? Kerana saya nak nampak belagak ketika jumpa klien. Okey. So bila jumpa klien nampak macam biasa. So Sebenarnya klien bukan setakat rasa annoyed atau rasa menjengkelkan, tapi itu rasa macam kenapa lah budak ni bawa taxi gulung gili. kat belakang ni pun ada tulis cash forward. Dalam hati klien pasti berkata I don't give a damn. Tapi tak apalah. Ala-ala kamera dah pending kawan, boleh kita review sikit apa yang ada di atas meja awak tu yang dalam plastik tu. Apa tu? Sedikit. Sedikit Sebab dia ada tanda tanya di sana. Ini adalah baju meja yang dibelikan oleh bos daripada Kelantan. Hadiah. So, saya review sikit lah. Saya tak dulu review ni, tapi tak apalah. Hidup je lah. Wow. Agak-agak dengan baju kemeja berunsurkan batik nak dipakai masih bila ni? Saya soalan tu pasal nak pakai masih bila sesuai? Jamuan-jamuan mungkin. Majalah seni. Majalah seni mungkin. Saya rasa boleh saya bagi cadangan. Silakan. Elok dia pakai masih launching di rooftop. Dalam kotak karaoke? Berarti dia banyak jumpa VIP apa ni? Ha. So dia kena ada satu presentable. Betul. Kena satu apa kata? Satu personal branding. Yelah, kalau takkan nak pakai baju Doraemon. Dah mana dia dapat baju Doraemon pun tak tahu. Baju ni baju baru sekarang. Saya tahu. Dia lebih nak review baju Doraemon daripada baju meja tu saja. Okey. Dah habis dah review baju batik tu dah. Baju meja. Okey, habiskan dulu. Okey. Baju Doraemon tu. Terus je lah. Baju Doraemon ni kecil. Mana dapat? Mana ada pakcik ada poket tu. Jangan awak pakai baju t-shirt ada poket. Mana dapat? Baju ni bukan saya beli kan. Baju ni saya dapat hasil daripada apa kita panggil? Tikam. Bersahabat baik dengan klien. Klien Oh, berikan. ini yang cakap daripada Jepun tu. So klien saya berikan daripada Jepun. Oh, dia bagi t-shirt je. Beli t-shirt dengan ada something Tapi Elsa. makanan Jepun. Oh, ini yang dia ini yang awak cerita kepada saya tu Benar. Sama ada payment atau hadiah. Saya rasa menyesal lagi nasihat tu lah. Minta maaf saya. Ini lagi. Tapi kita tak ambil ni sebagai pengganti payment lah. Payment tu tak ada. Payment tu tak ada. Oh, betul. Saya dah risau lah. Patut payment je. Baju si Doraemon. Sebab saya nampak bukan saya punya expectation ketika saya berbual dengan abang. Betul. Macam mana dia boleh tahu saiz t-shirt awak? Ada apa-apa dengan klien Dia minta saya. Oh. Dia kata kalau awak pakai baju saya apa yang awak pakai? Dia tanya saya. Dia kata ada BSL. Bila sampai ni? 2 minggu lepas. Dia ada parcel lah. Masa? Baju lah. Okey. Terima kasih. So kalau saya nak beli baju batik. Tak payah. Orang bagi yang jual. Orang yang bagi tu ada kat sini. Ini ngajar dia nak jual baju kau ni. Okey.
Saya buka lock dengan harga RM1,5. Ala-ala kita cerita baju saya apa tertarik juga dengan baju Ferdi hari ni. Saya rasa dia tak pernah pakai sarung baju ni. Tak pernah. Tak pernah. Jadi dia tak pernah pakai di office saya kata. Last kali saya nampak orang pakai baju ni bermain golf. Orang boleh berapa golf? Memang betul sebenarnya baju ni baju golf. Saya dah agak dah. Kala-kala macam ni design ni untuk golf. Apa khabar Abang Iskandar? Jai nak kita tengok review baju golf ni. Maknanya awak ikut bapak mentua awak betul cerita tadi. Saya masa Ferdi ni saya dah study dah. Tak payah buka wiki pun saya tahu. Baju-baju macam gini selalunya bawa pergi golf satu, mesti bapak mentua ikut bapak mentua. Dah lama tak sarung betul. Kenapa tiba-tiba hari ni sarung? Saya hari ni apa? Tak payah bagi duit lah. Apa? Di Malaysia. Tukar style sikit hari ni. Sebab saya jarang pakai baju-baju macam ni time apa? Time hari duty. Time hari duty hari kerja. Tapi trivia sikit. Baju ni bukan baju bapak mentua saya. Saya tak kata baju bapak mentua, saya kata baju ni dipakai masih main golf dengan bapak mentua. Betul. Trivia. Baju ni sebenarnya didesain oleh adik ipar saya. Oh, ni print on demand. Bukan print on demand. Dia ada apa macam dia pernah ada buat bisnes ni lah. Hafiz Saudin. Dia ada buat bisnes t-shirt golf. Pada waktu itu Pada waktu ni lah, atau 2 tahun lepas. masih aktif bermain golf? Awak? Dia masih aktif lagi main golf. Hafiz? Hafiz tu mesti main golf. Tapi dia ada buat ni lah satu apa. T-shirt ni dia ada keluarkan satu macam kata apa, satu batch lah. Satu Ni baju collection. polo ni. Nak print susah ni. Dia keluarkan collection lah. Ada 3-4 design kot. So salah satu ni design ni lah. Bapak mentua masih aktif bermain golf? Ada ni aktif ni. Bila dah awak pergi main golf dengan dia? Oh dah lama dah. Dulu adalah main ni kan. Main apa? Dia pukul-pukul ni lah. Range ke? Ni Range lah range. Range. Okey, baik. Saya dengar adik ipar lagi seorang tu, yang bukan Hafiz lagi seorang tu dah keluar pergi main range dengan perempuan tu sekarang. Dia main apa? Dia bukan main golf sangat tu, saya rasa. Dia main golf tapi dia sekarang ni bermain memanjat memanjat ni apa dalam bahasa Melayu bouldering memanjat dinding Bouldering. bahasa Melayu dia Membouldering. Tapi bagi saya bouldering ke bersama perempuan. bouldering ke golf range bagi saya tu secondary je lah. Saya lebih kali orang tu main cinta tu. Bukan main golf sangat tu. Tapi tak apalah, itu isu. Saya nak komen lah. Saya ada komen, siapa ada komen? Sebab dia keluar dari jiran saya tu. Jiran saya. Awak tahu jiran saya ada group tau dia ni. Sebab dalam group tu viral pasal hubungan cinta dia orang. Ada. Saya yang keluarkan. Saya yang buka topik tu. Awak yang buka topik. Saya ingatkan ada mulut lain. Saya buka mulut semua ikut. Sebab hari tu tak ada topik sangat kan. Cerita pasal buang sampah, tak masuk, tak tutup tong. Lori sampah datang lambat. Masalah cinta pula. Saya jenis sensasi-sensasi ni saya boleh create. Bagi je saya orang tu. Saya tahulah saudara. So saya rasa boleh buat satu cerita baru, novel ataupun novel baru. Bouldering cinta. Ada. 3 kali dah tu lah. Memang angle ni menyakitkan kepala. 3 kali. Bouldering cinta. Itu sama. Ada Ali. Watak sama, pelakon sama, situasi berbeza. Awak kalau menjahanamkan duit syarikat nombor 1 lah. Habis production tu. Konsep sama je. Tapi saya suka pelakon yang mana? Aku tak percaya cinta. Aku tak percaya CINTA. Awak tahu kan dia shoot office apa saya Masa tu saya 3 minggu tu lepas saya tidur office. Tapi sebabkan cerita tu, saya rasa Gambit Saifullah dah bertaubat, dah masuk Pascal. Lama. Gap cari Pak Garapan cerita ke Pascal tu jauh. 7 tahun gap dia. Dan akhirnya dia pergi ke Air Force ni. Dia ada dalam Air Force ni. Yelah. Awak jangan promo filem-filem yang tak bayar kita. Itulah tuan-tuan. Kita ada lagi berapa minit sebelum kita untuk tirai. Kita nak makan apa ni? Balik? Saya tak join maaf. Awak terus balik Awak nak makan apa? Dinner? 7 lebih ni. Okey, 7 lebih Ada masa lagi. Ada masa lagi nak review satu lagi buku Buku yang berjudul Gamifikasi dalam Pendidikan. Kenapa boleh tahu? Boleh tahu ni kenapa beli buku ni? Terbitan Kemapi. Kita dalam peringkat untuk ni lah, untuk buat kata study lah. Sebab dalam ada certain apps yang ada orang request nak buat gamification. Okey. Unsur gamification kan. So kita nak faham lah apa itu gamification lah. Sebab banyak rujukan dalam bahasa Inggeris. Tak saya paling mahir pun dah tajuk pasal benda ni. Kan, kalian mahir. Apa lagi?
Bro, cetakan terlaris di pasaran, cetakan ketiga. Banyak orang ni, so bagus sebenarnya. Kita nak study lah benda ni. Tapi almost tak ada tau buku macam ini. Saya jumpa dua dekat ni. Dekat ada dua jenis buku. Sebab tu saya pun suka buku Mapim. Saya kira besar buku top 3 pun saya pergi dalam Mapim tau. Mapim dia buku-buku dia tak masuk kedai kan. Dan buku-buku dia memang kita nak. Dia ada certain tu memang ni lah, kira ada demand lah buku tu. Tapi bila saya lalu Mapim, ada satu booth tu saya macam nak lalu laju-laju lah. Bahagian UMK tu. Sebab sebelah universiti UiTM ada UM, betul tengah-tengah tu UMK. Saya macam nak laju-laju. Sebab separuh dia buku UMK saya dah ada free. Macam orang dia jauh mahal pula. Oh, terbitan universiti dia bagus, saya suka. Okay. Penting gamifikasi ni dalam bisnes, dalam kita punya urusan harian. Okey. Jadi saudara boleh dapatkan segala macam jenis buku yang kena dengan minat dan juga carian tuan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Cuma ada soalan-soalan bonus saya nak tanya pada kita masih belum selesai ya. 2-3 soalan terakhir kita offline. Kalau awak mencari buku di Pesta Buku, ada satu soalan lebih penting. Awak pernah pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur? Tidak. Sekali pun tak pernah? Sekali pun? Sekali pun. Niat pun tak ada? Ya, adalah. Angan-angan tu ada? Kesempatan tidak. Kita bagi kesempatan dah banyak kali ya. Saya kenal awak tahun bila? Ina tahu bila. Setiap tahun saya bagi awak kesempatan. Tapi awak di mana? Tahun yang sebelum tak ada kesedaran. Sebelum ada angan-angan. Sebelum ada kesempatan harus ada kesedaran. Sebelum ada kesedaran mesti ada kemampuan. Sebelum ada kemampuan harus ada apa? Awet. Keinginan. Harus ada kenderaan. Awak semua tu dah ada. Kenderaan dah ada. Kesempatan dah ada. Kesedaran dah ada. Apa lagi awak tunggu? Kesempatan. Ada. Masih ada. Kalau awak nak ikut saya pergi Kuala Lumpur, kena pergi Pesta Buku Antarabangsa sekarang, kita boleh ingat dia pergi lepas ni. Awak bila nak boleh bilah? Malam ni ke besok? Kalau boleh malam ni. Tapi Tengok kesibukan. awak tak sibuk. Awak ikut saya pergi Pesta Buku malam ni, ingat pergi. Saya akan bawa jalan-jalan. Kita boleh live sebelah garasi. Kacau. Sebab buku garasi tu dekat dengan buku kawan saya. Sebab tu edit time saya boleh live. Saya ada simpan lagi 2-3 footage saya tak keluarkan lagi tau. Saya simpan untuk hari terakhir biar orang tahu siapa kita atau siapa saya sebenarnya. Tak apalah, tak ada kesedaran atau lebih pun tak ada kesempatan. Mungkin awak tak ada keluangan masa untuk beli. Sebab saya masih ingat lagi 4 tahun lepas ke 5 tahun lepas. Awak ada beli sebuah buku di BB Wolf. Tak baca. saya awak dan dia ada pergi dengan dua lagi kawan saya. Awak tak baca lagi buku tu. Belum. Ni lah buku dia. Design Your Life. Saya tahu. Buku ni tuan-tuan, saudara. Saya nampak ada lebih. Buku di Design Your Life dah rare. Saya tengok dekat buat access punya database dah tak ada. Daripada buku ni ada sampai tak ada, dah jadi rare. Dia masih lagi tak baca Kalau baca saya terpaksa lah baca kan. Sebab dia punya printing cantik, tengok ni. Dia boleh lap, dia boleh flat sampai jadi tau. Apa? Mungkin terlalu banyak perkataan dalam dia. Okay, macam ni sketching design betul nampak. Ya, kalau dibandingkan buku tadi tu boleh tak pernah simpan. Long. Tak ada nak jual kalau dia nak beli. Dapatlah design dia proper kalau kembang kan. Tapi tak apa tengok. Ini tebal tau. So apa yang saya tahu tebal, tapi 3 muka, 4 muka, lepas tu belakang kosong. Elakkan ni lah kalau boleh, nasihat saya elakkan ketum sebelum beli nota. Cakap pasal ketum, semalam pergi Mapim punya booth, saya pergi dengan Padil dengan Aikal. Ada jumpa satu buku menarik lah, Padil, daripada booth UPM. Hasiat ketum. Oh ada. Kenapa tak beli? Saya nampak buku tu ada satu bos kan. Apa? Hai Kak. Bos daripada ni. Hai, Duan. Kementerian Dalam Negeri, KDN. Dalam buku KDN dia tunjuk buku-buku Yang kena ban. Yang kena ban. Every year dia ada. Dalam gelas dalam gelas kan. Ha. Buku pasal senjata lah,
buku macam buku ala-ala macam buku Playboy kan. Erotik Yang buku-buku erotik. Lepas tu ada satu dia ada t-shirt ni t-shirt marijuana. Kan? Saya tak sangka lah ada satu buku ketum. Tapi Tapi buku tu lepas pula ketum ni. sebab itu ada tujuan akademik apa? Akademik lepas. Takut dimanipulasi kan. Saya tak ambil gambar, saya tak takut nanti buku tu kena ban kat UPM, tak boleh jual. Tapi saya pegang buku tu, saya ada bukti. Madil ada ambil gambar. Tu saya simpan tu. Putih-putih sini. Hasiat ketum RM5 Saya tak promo saya semua cakap RM5. Kalau nak tahu ketum, saya ada kenalan. Tak payah kot. Esok datang. Esok ketum itu. Assalamualaikum. Bukan buku yang berada dalam kaca KDN, dia yang akan berada dalam kaca. Dia contoh manusia yang mempromo ketum secara live Kalau buku tu dia kena ketum kan. Kenapa dijual? Sebab dia dia mestilah design lah. Dia sebab dia ada unsur akademik lah kot. Akademik boleh lah. Nah, kalau macam tu kalau dia kita pakai siap ketum tu macam dia macam menggalakkan supaya ketum tu di inilah, di legalize lah. Saya tambah sikit. Kan? Sila. Kerana kata seseorang yang saya pernah terjemput. Kata penyangga. Akta untuk ketum tu tak ada. Dia tak termasuk dalam Narkoba, bukan narkoba lah. dalam narkoba seperti marijuana. So penghasilan Ketum ni macam grey area lah. grey area, masih kelabu. So kalau dijual ataupun dibela, Ditanam. ditanam, Ah. dia tidak boleh menimbulkan keraguan ataupun tak boleh Tak disabit kesalahan lah. sampai kesalahan. Kita tanam ketum boleh, minum jangan. Ya ke? Tapi saya pernah ada kes kan dalam penawar TV ada orang kena denda kan. Tapi dia tak tahu kesahihan katanya orang itulah. Saya angguk-angguk je. Awak menafikan kamu tidak, menginginkan kamu tidak. Awak hanya mendengar sekadar mengambil hati tadi. Betul. Saya banyak terkena ke tau? Saya banyak terkena. Saya nampak macam awak mendengar, tapi rupanya macam bila saya tanya balik, awak macam Adil. Iya ke abang dia cakap ke bang? Saya selalu kena. Tapi tak apalah. Itulah. Itu secara awak. Tapi saya ambil maklumah. Saya maklumkan. Betul. Akta tu masih tak solid lagi daripada dia. Tak kuat. Akta tu masih tak solid lagi dia. Tak tahulah, saya tak kena rujuk tu. Banyak tak. Soalan terakhir pasal ketum. Pernah mengambil ketum apa ni? Adalah mana dia. Saya dulu tahu yang pernah belajar di luar negeri di sebuah universiti terkenal di Pennsylvania, Ohio saya takkan sebut nama universiti tu sebab saya pun asing lupa je. Saya tahu Ohio State Penn tapi bukan itu Awak tahu Ohio State Penn kan? Bukan. Bagaimana dengan rakan-rakan sekelas atau sekuliah awak? Ada tak data mereka yang mengambil narkoba ataupun marijuana ataupun ketum di sana? Saya tahu ketum ada di Kedah saja atau di utara tanah air. Di Ohio ada ketum. Tak ada. Itu mungkin sebab ketum ni tanaman dia sesuai di ni kot, negara-negara apa? Itu Yang iklim ni kot. Jelapang padi. Katulistiwa. Kata dewanya. Mungkin kat sana dia 4 musim kan. Di Ohio, di state Ohio, is it legal or illegal to take benda-benda macam tu? Saya tak legal. Dia ada state yang legal. Saya tahu. Di Ohio, specifically di Ohio. Adakah mengambil ganja, marijuana Saya rasa tak. ataupun cannabis? Tak pernah ada ni. Macam tak pernah ada apa, macam orang yang mempromosikan ni lah dari drugs tu secara besar-besaran lah. Sebab dia ada medicational purposes atau Dia Konten medication kan? tu mungkin boleh lah kan. Kalau yang untuk apa? Yang untuk for pleasure tak ada. sebab kalau awak ingat, kalau awak tahu lah sekarang ni Seth Rogen dia punya bisnes tu tau. Ha. Seth Rogen dia memang jual cannabis. For ni Commercial. For commercial, Ha. for pleasure. Company dia yang sekarang ni agak masyhur dan juga agak menguntungkan juga menjual cannabis secara komersial. For pleasure ke for medication? Saya tak ingat, tapi saya rasa both kot. Kena check balik. For medication tu mungkin ada lah kan. Tapi lepas. Dia memang berniaga secara komersial. Tapi kemungkinan sekarang ni mungkin dia orang dah bukan legalize kan, dia license kan. Maksudnya macam arak lah kan. Arak kan dia nak jual tu kena ada license kan. Baik. Saya nak kembali kepada Alif. Adalah kita pasal ketum ni. Masa di Bacok di Kota Baru Kelantan yang sebenarnya dekat sangat dengan sempadan Siam. Di negara Siam pengambilan ketum adalah dibenarkan. Betul? Dan dibolehkan. Oh boleh?
Dia boleh kan? Mana ada convention ataupun pesta ketum di sana. Ada dia. Dia selalu mendapat info-info tersebut. Ada terdengar kes-kes ataupun peristiwa-peristiwa atau cerita tentang ketum di Kelantan? Tak ada. Kerana saya di Kelantan, saya tak campur orang. Apa macam? Saya dalam saya punya kokul. Wah. Saya tidak pakai baju Doraemon ni. Dah mula mengenai kawasan besar seperti kokun. Selain adrenalin, kokul juga dalam katakan besar gitu ya. Ini satu abstraction bagi saya. Tak berbicara. Okey, maknanya tak adalah tak terdengar lah kes-kes barang-barang terlarang di sana kan? Oh, kalau barang terlarang ada. Boleh Tapi bukan di kalangan orang luar, di kalangan rakan-rakan lah time tu. Itu yang terdengar. Orang luar boleh apa saja. Kawan-kawan awak lah orang cerita. Rakan-rakan lah time tu. Ha. Mungkin beliau mengalami tension yang keterlaluan kot. Tapi tak kena rush. Dia tak ada orang report lah. Tak ada orang report. Mana dapat barang tu? Pasti ya. Adakah daripada ni, tokan-tokan kekun tadi? Bukan Bukan. Okey, tak apa. Okay, guys, itulah saja masa kita ada untuk kita menyayi live dan juga untuk kita vlog hari ni. Tapi kita orang Baik, ada lagi? Tak ada nampak background back saya dah. minum ketum Ha. boleh menurunkan darah tinggi. Betul. Memang tak? Memang. Saya ada silap buku hasil ketum semalam. Ada betul. Ketum tanpa campur kata orang. Kalau campur Baik. ubat batuk, campur klorok, tu semua dah hype. Tak yang nak campur keluar tu dah. Kenapa? Bagi kepala berdengung mak. Bila kepala berdengung, Baru ni keluar tu. baru energi datang. Itu dapat ilham lagu untuk ni budak-budak TikTok Jemir pun dulu. Tapi saya kesahihan ni. Kesahihan ketum boleh menurunkan darah tinggi, saya tak tahu kesahihan dia. Tapi itulah yang digembar-gemburkan oleh orang-orang yang pro ketum. Itu hanya cakap-cakap orang lah Tak ada kajian saintifik. Pro ketum. Ini apa sepanjang hayat saya peringkat perkataan pro ketum. Sebab ada orang, kalau kita bercerita tentang ketum, dia tak setuju tentang khasiat ketum. Ada orang yang setuju. Tu yang setuju ni kita panggil dia pro ketum. Okey, ala-ala saya dah shot dan untuk ni saya nak tanya pendapat awak tentang Sembuh. bukan tu dah habis tadi. Tentang Sebab saya ada ni. ha. Saya ada kata-kata untuk sembuh. Okey, apa tu? Kata-kata seorang manusia di YouTube. Kata beliau, jangan takut membaca buku tebal. Anggaplah buku tebal seperti duit yang tebal. Okey. Benar tu. Itulah kata-kata Tuan Haji Zainal. Saya lagi Azir Arif. Saya petik ni. Itu yang kata Tuan. Awak live dekat saya punya channel, awak promo channel lain. Awak pun tahu channel orang. Saya tak sebut channel tu. Ini Zainal kan. Zaman semula-mula saya tengok dia buat liputan kan. Tahu tak muka dia macam siapa? Ram. Hamzi. Oh, Saya rasa tak mana muka dia macam Ram? Mula saya tak tahu dia dari garasi. Tapi bila Alif cerita kan yang apa, yang masa jumpa siapa tu? Zamri kan, dia cerita pasal yang Zainal tu baru tahu. Oh dia dari garasi. Kalau masa tengok YouTube, bukan YouTube, dia selalu buat live Facebook kan. Dia pergi congkir dan semua tu. Memang sebiji dengan spek mata dia dengan rambut putih kan. Ya. Semalam dia live dengan Iwi tadi. Saya tengok dia yang mana tu, yang saya in the frame tu. Betul, aku pun nampak macam ini macam Tok Ram je ni. Mungkin Tok Ram kena buat live dengan Haji Zainal. Kita boleh panggil dia. Haji Zainal versus Ram. Tengok sama gelak tu. Tapi aku tak pernah dengar Haji Zainal gelak. Kata-kata Zainal tu bagi tamparan pada saya sebenarnya. Sebab saya malas buku. Dia ibarat penampai yang gitu bagi saya. Saya tak ada cerita buku lagi dah. Kan tadi soalan yang info saya, sekadar info saya bagi kat WhatsApp tadi, kumpulan kita tu. Tentang harga ayam dah naik tadi tu. Oh, sebab ada dua info tadi di Info yang satu awak yang masuk kan? Saya dah cerita pasal harga yang naik dan kekurangan bekal ayam sekarang ni masih lagi berlaku Ya. Jadi persoalan saya, adakah awak telah menemukan alternatif kepada ayam ke masih lagi setia? Sebelum kita pergi kepada alternatif tadi. Sudah ke? Pagi tadi saya ke pasar Kuala Pilah. Tiba-tiba hari ni stesen pertama yang menjual ayam, tak ada ayam di situ.
Kosong. Wow. Ataupun dah habis dalam kata lain. So dalam pukul 8.30 ke pukul 9 saya sampai di pasar, pukul 9 lebih ayam di stesen pertama sudah habis. Saya adalah orang yang pergi ke stesen kedua, di atas. Apa punya pasar station ni? Saya menggunakan term yang lebih senang orang faham. Okey, silakan. Lepas tu apa jadi? So di atas tu orang dah berkerumun beli ayam. Kerana saya Awak anggap orang macam lalat berkerumun. Okey. berkerumun beli Pukul berapa ayam. dia macam ni? Pukul 9.30 macam tu. Stesen pertama dah habis ayam. Ya. So saya memang suka beli di stesen kedua di atas sebab peniaga di atas tu saya tak kenal tapi saya regular customer ni. Mesti kena Cina atas tu. Bukan, Melayu. Okey. Yang stesen pertama golongan Chinese lah. So habis orang ramai dan orang tak biasa di stesen kedua tu. Dia pun sampai baca lagi ni. Sampai di stesen kedua tu Ya. orang beratur. Hmm. Beratur. Ibaratnya macam ambil turn lah. Saya sebabkan dah biasa di stesen kedua tu, saya potong queue tu, ambil ayam dan terus kata kat brother tu, bang, Tanpa saya tidur dah malu. kata dulu malu. Saya ambil ayam, letak di tray yang kedua. Bang, potong setengah. Saya melihat, ramai orang di belakang. Saya dengan selamanya ambil Baru sedar orang ramai. ambil hand sanitizer dan sapu di tangan. Buat nak cover lain ke apa ni? Nak kata lain. Okey. Dia nak belajar teknik cover lain baru. So krisis saya beli Kuala Lumpur terjadi lagi hari ni. Rentetan pada kejadian tadi tu, awak buat apa? Orang buat apa dengan awak? Orang memang pun tengok je. Awak dapat ayam tanpa beratur. Regulakan semua punya hal. Regular customer. Tu begitulah. Seorang peminat ayam dan regular customer untuk pembeli ayam, kita dapat ayam walaupun kena bayar. Saya nak cakap satu benda lah. Cerita dah habis Itu dah Saya nak cakap satu je lah. Balik nanti, tak kisahlah balik malam nanti esok. Hati-hati. Santau ikut. Ada santau ikut. Orang kalau kau macam ni, ini kau ajar atau dia ada lagi tadi. Saya tak beratan. Yang minta maaf. Yang beratur kalau bila tadi. Buat kerja tak ada maaf sekarang sebelum santau ikut orang balik. Yang beratur kalau bila. Stesen ayam kedua tadi. Dia minta maaf. Tahu. Baru lagi Zainal. Saya tak tahu. Saya tak tahu yang orang beratur itu. Mana ada orang beratur di stesen kedua tu? Tak pernah orang beratur. Hari ni orang beratur. Yelah, kalau benda tu jadi kat saya pun, saya rasa saya akan buat benda yang sama kot. Cuma saya dah minta maaf lah. Saya dah minta maaf. Dahsyat lah. Dapat ayam tu? Potong berapa? Saya potong sebelah je. Sebab di rumah mak saya suka potong kiri. Tak potong kat kedai So menjawab soalan alternatif pada ayam kalau ayam tak ada. nak jawab juga. Harga ayam kat Bila berapa? RM10 10 sen. Sekilo. Kilo. Mahal tu. Mahal. Tinggal Kuala Bilang. Pada hari raya time tu tajuk. ada seorang pakcik. Saya rasa dia tak biasa membeli di pasar Kuala Bilang. Dia sound peniaga tu. Tak ikut pegang-pegang selasa macam ni. Pakcik tanya berapa harga ayam? Pada tu dengan selama cakap RM10. Mahal. Kesian brother tu hari tu kena sedih tanpa sebab. Tak pagi baca kat kampung. Tak baca berita ke? Mahal. Habis dia beli tak? Dia beli ayam. Beli. Dan itu aja yang tempat yang jual ayam. Yang lain semua tak jual. So kembali kepada soalan tadi. Saya boleh makan makanan lain. Tapi Alternatif. kalau ada ayam, saya akan pilih ayam. Dia eksklusif dia saksi Okey, apa alternatif terbaik daripada apakah alternatif terbaik kepada ayam? Kalau ayam memang dah tak ada lagi kat kedai, kat pasar dah tak ada. Saya akan memilih kepada ikan. Oh, cantik. Ikan apa? Ikan banyak supply. Ikan tenggiri. Ya tulang. Ikan tenggiri tak ada tulang. Tak tulang kan. Ya ke? Yang tulang ni ikan parang. Ikan parang kalau salah makan, boleh jumpa doktor. Minta maaf kan. Badan tengok TV dia. Itu pilih cerita dia. Cakap macam gila. Oh, ya betul lah. Ikan parang yang banyak yang ni. Ikan parang kalau makan, tak hati-hati, confirm. Kan ikan tinggi mahal tu. Ikan tenggiri kita jangan beli seko. Kalau beli seko, gaji 3 bulan pun tak cukup. Apa boleh beli je dia? Beli Potong. Beli sekeping. Awak memang jenis pergi pasar beli separuh-separuh kan? Sekeping. Okey. Separuh pun tidak. Separuh mahal. Cakap awak biasa pergi pasar ni bagus. Harga ikan maintain lah Harga ikan pun ikut bulan. Kalau bulan terang,
harga ikan murah. Kalau bulan tak terang, harga ikan mahal. Itu kata peniaga ikan. Saya kuat daripada peniaga ikan tu. Saya tahu kenapa. Sebab bila bulan terang atau bulan ikut bulan, dia tengok bila bulan tu ada kena dengan laut. Laut bila nelayan ke laut tu dia kena dengan bulan lah. Okey. Itu satu kenyataan yang saya akan rakam dan sebarkan lah. Tapi saya lebih tertarik dengan perhatian yang diberikan oleh Fadi tadi tu. Dia merhati percakapan awak tu seolah macam dia percaya lah yang orang makan ikan lepas ni. Fadi, dia percaya sangat Fadi. Dia tak makan ikan lah. Lepas dia makan ayam balik. Yang utama ayam. Dia masuk utama ya. Oh, ada pilihan kedua. Kalau dia beli ikan dah, apa dia? Pilihan pertama tetap ayam. Okey. Akan dicari juga ayam sampai dapat. Tapi KFC saya tak pergi Kecil. KFC saya tak pergi. Kecil, ayam tak ada, kering. Aku mau pergi kemarin. KFC di Seri Kembangan, di area Malaysia ni. Pukul 10 dah tutup. Memang dulu dulu kan? Dulu sampai pukul 12, 2 masih buka. Apa di kat Shell? Kenapa? So kalau orang Seri Kembangan nak perkhidmatan boleh. Tadi mau pilau, makan pula. Silalah bagi. Gorenglah sendiri. Cepat bateri tak banyak eh. Gorenglah sendiri. Jangan harapkan KFC ataupun tempat lain. Sebab memang tak buka. Ayam dah habis. Habis malam ni kita nak makan kat ni. Kita pergi tempat yang famous. Saya tunggu-tunggulah bila lah punchline. Sebab dalam tempoh 20 minit tu abang tadi punchline ni. Oh, macam itu lawak ulangan eh. Tiba-tiba nak beda tuan-tuan. Mungkin ada kata-kata akhir. Dia emas sama dengan baju. Matching. Itu Lin yang belikan tu. Pudi ada kata-kata akhir untuk orang yang menonton di hujung minggu ni? Pesta buku tadi lah. So kita masih ada berbaki 2 hari lagi sebelum pesta buku habis. Oh, dah. Ini peringatan reminder lah. So kalau siapa yang belum datang lagi, minta inilah datang lah. Untuk jumpa awak. Tak jumpa saya tidak ada. Tapi saya promote jugalah kan, untuk kawan. Tak, awak mana? Awak ke mana? Saya mungkin balik kampung, balik Banyu. Mau beli lah. Tapi kalau kesempatan kalau saya akan hadir lah. Roger lah. Roger. Saya on standby. Boleh. Tapi esok malam saya tak ada. Semua tak ada? Saya ada Tengok lah. perlawanan kedua kelaikan Piala Asia lepas kemenangan bergaya dengan Turkmenistan. Ingat saya bayarkan suara pemain yang menangis tu? Besok perlawanan utama tau. Besok lawan kita yang sebenar, lawan Bahrain. Oh, saya Bahrain Lawan yang pasukan daripada negara yang kuat, Bah dan juga Rain. Dia bah dulu baru hujan. Kebetulan sekarang negara kita tengah panas. Tak berapa Bah dan Rain. Tengok apa jadi besok. Okey, sepuluh aja. Okey. Selamat perjalanan. Baik. Itu tuan. Saya rasa cukuplah cerita tentang ikan dan ayam tadi tu. Namanya jelak tau. Dan juga lah konten selama lebih 47 minit ni untuk saya punya vlog dan juga live. Saya harapkan tuan-tuan dan puan semua boleh melanggar juga menonton ataupun terus mengikuti perkembangan di Garasi dan juga JRA. Tapi jangan lupa, selalu utama saya di sini bukan di Garasi, selalu utama di sini. Sebab saya punya subscriber masih lagi 65 orang saya perlukan 1,000 orang untuk live di YouTube, saya perlukan 1,000 orang untuk live di TikTok, saya perlukan 1,000 orang dan juga subscriber untuk saya monetize. Walaupun kadang-kadang atau selalu saya ego, saya tak perlukan viewer, tapi dalam sudut hati saya kecil dan juga halus ini seringkali berhenti waktu malam. Sampai bila? Mengendakkan follower yang ramai. Sampai bila follower saya tak 2 digit je. Dalam seminggu naik 1. Dalam seminggu naik 1. Takkan saya umur saya 90 tahun baru dapat 1,000 follower. Tolong tuan-tuan, saya bukan bermain isu viral, saya bukan bermain isu yang menggemparkan. Saya hanya bawa isu-isu yang bermanfaat. Bawa lah isu-isu sampah. Itu dalam grup WhatsApp rumah saya tu. Kadang-kadang belum dia kecil kan. Itu bagus WhatsApp saya tu. Kadang-kadang kalau orang mencurigakan masuk di kawasan taman perumahan kita yang kita tahu. Rupanya memang jahat betul tu. Ada satu hari tu, dia curi kursi, tu tak garden chair dengan table. Curi separuh. Dan besok orang nak duduk tu, kursi tu ada satu je, meja tak ada. Itu kalau rumah sama? Rumah saya. Bapak saya berjerit dekat perompak pencuri tu, bercicit dia lagi, naik van. Itulah dia perompak ni. Jadi untuk mereka yang ingin pulang ke kampung halaman, yang menghabiskan sisa-sisa cuti sekolah ni, selamat
berlibur dan beristirahat. Hari ni nyaman. Terlalu banyak kereta hari ni. Ya betul, saya maksud tadi menghabiskan sisa-sisa cuti sekolah tu. Macam awak cuti sekolah ke mana? Setakat seminggu ni, Alif. Menghabiskan masa rumput. Itu sama macam yang biasa je kot. Bukan. Kali ni masa rumput yang saya buat ekstrim. Dah fikir. Awak sengaja kan mencuri perhatian Sila. Masa rumput yang saya buat kali ni ekstrim. Kerana lalang yang saya rumput yang saya tebas adalah kategori lalang. Dan lalang dia lebih tinggi daripada staff kami, namanya Najwa. Woi, itu staff terbaik kita tu. Orang panggil dia lalang. Ketinggian sudahlah. Ketinggian dia lah. Tak payah cakap dia barang lalang. Budak dia bagus. Nyanyi bagus, main bola bagus. Ketinggian Najwa tu tinggi. Tinggi daripada kita semua. Lalang yang saya patut tu lagi tinggi daripada kita. Kenapa awak bela tak lama? Itu bukan saya punya. Oh. Semalam saya buat apa kita panggil? CSR. Kebajikan? Kebajikan. Jiran saya daripada depan rumah saya tu ada satu rumah tinggal. Tapi rumah tak ada. Ada tanah. So lalang dah naik sampai saya rasa lebih tinggi daripada 2 meter. So saya memberanikan diri untuk masuk dalam lalang tu. Dan lalu ni. Dan mesej dalam langsung. Itulah satu adventure yang saya buat ketika hari Rabu. Rabu dan Khamis. Itulah adventure yang saya buat. So besok saya akan sambung lagi untuk Awak tak pernah buat live lah betul rumput Live tak bagus ke macam mana? tak ada siapa-siapa tak ada orang pegang, susah. Nak pegang stick lagi. Ular terdong tu tak boleh pegang? Oh tak ada. Oh, yang menakjubnya yang saya sedikit takjub. Walaupun lalang tu panjang, saya tak jumpa binatang berbisa, terutamanya ular. Daun tu tak sedap tu. Mungkin Gatal tu daun tu. Mungkin sebab kalau dia menyusur tu, bisa dia hilang. Kata orang ular menyusur. Ular tak akan hilang bisa kalau menyusur akar. Kalau menyusur lalang, dia kata dia hilang bisa lah. Awak cuba mengungkap peribahasa tu. Awak jangan ingat saya ni tadi awak tak membaca. Lain lah awak tu, berapa lain awak baca. Menyusul ular, aku pun lupa dah peribahasa. Tapi peribahasa yang awak ungkapkan itulah dia. Betul. Ular tak akan hilang biasanya kalau menyusur akar. Berita Kalau begini. menyusur lalang. Saya dah agak lah, sebentar. Saya rasa berita lagi penting kot. Saya kembali ke berita. Besok gini, saya tak jadi balik rumah awal. Lesen! Lesen besar Lin, terima kasih Lin. Terima kasih Lin. Tuan, lesen dah keluar. Apa plan kita tuan? Sebagai ketua pasukan, automatik jadi ketua pasukan tadi. Pergi kedai yang famous. Tak. Dah balik. Jangan awak makan famous sendiri telah dipatahkan oleh ketua pasukan. Wah, ni kita keluar lambat ni. Kita ular menyusuk akar tadi dah ke? Ular takkan hilang bisanya kalau menyusur akar. Awak baru Google apa ni? Tak ada. Baca kan? Apa maksud dia? Ha? Ular menyusur akar tu ada masuk peribahasa dia tu. Google sikit apa maksud dia? Oh. Ular Menyusur akar. tidak akan hilang. Cahaya hidupku. Jangan sejuan. Hai cahaya hidupku. Maksud dia? Yang saya baca kan? Baca azan dulu. Azan akan berkumandang. Maksud peribahasa ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Tidaklah hilang martabat atau darjat atau pangkat seseorang itu, biarpun dia seorang yang merendah diri. Contoh ayat ni. Contoh ayat. Contoh ayat. Tuan Guru Nek Aziz. Dia dah lihat kan ni, dia baca je. Okey. Adalah contoh pemimpin yang baik. Ah. Dan salah satu sikapnya ialah suka bergaul dengan orang kebanyakan. Okey. Biarpun beliau seorang pemimpin yang dihormati, beliau tidak kekok untuk bercampur gaul dengan sesiapa pun. Kerana diketahuinya, jika ular menyusuk akar, tiada akan hilang bisanya. Wow. Tapi lawak saya tadi, Oh, itu lawak. lawak saya tadi adalah ular menyusuk akar takkan hilang bisanya. Saya mesai rumput di lalang, tak ada ular. Mungkin ular kalau menyusul lalang, hilang bisanya. Itu lawak saya tadi. Ui. Sayang siapa yang gelak Saya betul.
Saya pun mungkin jadi macam Tapi saya nak ingatkan tadi saya minta tu contoh ayat yang awak baca tadi macam lebar tu macam esei dah tadi tu. Ujung-ujung pun dapat dia punya tu saya dapat perkara ni dekat peribahasa.info. Tolong Google. Aktif lagi dia punya domain tu. Okey. Siap. Okey tuan-tuan, dengan Peribahasa. bukan dengan lawangan azan tadi tu. Dengan azan maghrib dia menandakan kita pun akan tamat. Akan kita punya sesi atau vlog kita hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Buat pertama kali yang sejarah, saya akan sebut secara rasmi lah. Apa tu? Awak berdua adalah orang yang saya rasa bertuah lah mendengar pengumuman ni. Saya nak awak abadikanlah momen ini 10 hari bulan Jun 2022 ni selama-lamanya. Hari ini saya akan sebut, jangan lupa like, share dan subscribe. Tolong tuan-tuan, sebab saya masih jobless Saya memerlukan 1,000 orang dalam masa 2 hari ni. Jadi untuk punjung-punjung di pesta buku yang katanya setiap hari memecah rekod, ada satu hari tu pernah pecah rekod sampai 20-30 ribu orang. Saya mengharapkan berapa persen je, tolong. Dan untuk 55 minit ini, saya mengharapkan anda share video ini di warga-warga grup-grup WhatsApp. Tak kisah, kalau ada di Kuala Pilah, share di Kuala Pilah. Tolong share di grup B40 buat hal apa hari ni. Apa tu? Sekarang ada grup famous B40 buat hal apa hari ni, budak cerita buat hal apa hari ni, dan juga bohong untuk guru apa hari ni. Kenapa kau tengah famous? Sebab tiga-tiga ni sekarang tengah naik dia punya apa? Apa konten-konten yang ada dalam tu? Untuk betul lah dia dalam tu. Maknanya saya punya konten dia boleh naik kat sana? Silakan. Oh, Ya kan? Kalau anda upload ni di Twitter, anda boleh berada di budak Twitter buat hal apa hari ni. Saya cubalah. Tapi saya takkan buat. Sebab saya dah cakap tadi, ini saya punya konten penuh dengan manfaat dan isi Pancalan pun tak begitu hambar. Azmi Deka berada di mana Azmi Deka? Awak tak pergi besar buku ke? Saya penat cari awak selama 8 hari ni. Awak berada di mana Azmi Deka? Azmi Deka ni kawan saya dulu di Karangkraf. Sekarang bekerja di sebuah syarikat penerbitan buku. Apa nama dia? Azmi Deka. Apa syarikat penerbitan buku tu? Saya pun tak ingat. Ingat banyak maki ni. Deka, kau kerja mana Deka? Aku tak rasa baca bakir. Kenapa ada kena-kena baca bakir? Masih buat jual baca bakir? Tak adalah, kakak saya pakai menggunakan Shopee. Kerana bagi beliau Shopee lagi laju. Okey lah. Daripada website. Tak apalah Azmi Deka tak nak naik. Kalau Azmi Deka tak naik, saya naik dengan Jana Nasir. Alamak. Jana Nasir dah bagi satu warning Apa tu? Maghrib. Oh. Decline. First time di decline saya. Malam ni jangan pukul 9. Asal ada apa? Ada jangan masuk hukuman mandatory daripada Ketua polis. Ketua Polis Negara. Ketua polis tu sebenarnya. Ketua polis orang lain tu. Yang buat orang lain tu. Yang orang forward tadi tu kan dalam WhatsApp group Itu ketua polis tu. Dia sound kita maghrib-maghrib tapi dia masuk IG live saya. Macam mana? Lepas tu decline. Dia dengar je. Tengok. Tapi ada lagi ni. Kita cubalah kali kedua. Mungkin tadi beliau tidak menurut aurat. Ada kawadah tu. Kalau boleh show kawan nanti kita internalkan sampai bila-bila. Sebab saya takut nanti, saya tengok apa tau, saya risau lah. Mana ingat kawadah? Saya risau satu hari nanti. Kawadah kita sebut tadi kan, akan jadi isteri kepada salah seorang bersahabat kita. Nanti bila kita pergi wedding dia apa, kita nak pergi bachelor party, benda tu naik. Jadi kita internalkan sampai bila tuan-tuan boleh saya jaga kawan-kawan kan. Kita tak tahu jodoh kan, jodoh ni rahsia Allah kan. Tiba-tiba isteri awak, kita tak tahu. Kita jumpa lagi sebab saya cuti.